Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana pada malam yang kita janjikan pada hari ini, iaitu bermula 9 November, kita akan mulakan pengajian kitab fiqh manhaji ataupun kita mempelajari fiqh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Iaitu kita akan melangkau, kita biasa cerita tentang bab solat, cerita pasal bab taharah, bab puasa, tapi kita nak bawa kelainan sikit yang mungkin masyarakat jarang belajar, maka kita bawa satu pendekatan supaya percambahan ilmu dan bertambah ilmu di kalangan masyarakat, iaitu kita belajar fiqh munakahat, bab nikah kahwin. Kita tahulah macam mana nak bernikah nanti, hukum hakam berkaitan dengan sah ataupun tidak, syarat, rukun berkaitan dengan nikah, berkaitan dengan cerai, berkaitan dengan khuluk dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang bab munakahat ni, dia berkaitan dengan pernikahan dan penceraian dan sewaktu dengannya, seperti khuluk, seperti bab berkaitan dengan iddah, berkaitan dengan fasakh dan seumpamanya, dan termasuk juga bab zihar. Jadi insya-Allah kita ada lebih kurang 15 siri dan insya-Allah saya rasa seperti mana disebutkan oleh pihak Jabatan Mufti, 15 siri sekurang-kurangnya, mungkin lebih lah kot. Jadi sebab apa, dia sebagai penaja, alhamdulillah beri peluang kepada saya dan tuan-tuan untuk kita berbincang. Saya memberi ilmu kepada tuan-tuan dan tuan-tuan juga beri ilmu kepada saya macam mana. Kalau ada salah mungkin boleh tegur, mungkin ada soalan yang hot ataupun soalan yang biasa-biasa boleh tanya kepada saya, insya-Allah. Maka yang dapat saya jawab secara irtijal ataupun secara lalu ataupun secara alam maya ni. Kalau mungkin saya tak ada ilmu, mungkin saya boleh kaji, saya boleh buka buku balik dan seumpamanya. Ini juga sangat-sangat membantu untuk saya. Jadi tuan-tuan, kitab apa kita pakai, iaitu kitab fiqh manhaji, ataupun manhaj fiqh Asy-Syafi'i. Jadi kitab dia, dia flip dia balik sikit. Ini kitab ni terbitan Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Ni kalau tuan-tuan, saya galakkan untuk dapatkan buku ini. Saya tak kisah kalau ada yang bahasa Arab, silakan, tak ada masalah. Ini bahasa Arab fiqh manhaji, naskah yang saya ada, ataupun PDF pun ada juga yang bahasa Arab punya, boleh di-download. Tapi bagi saya sedap kalau baca yang kitab ni, ataupun nak apa-apa versi terjemahan pun boleh. Tapi saya galakkan ini terjemahan yang sangat baik. Saya dah cek, saya dah baca, terjemahannya sangat-sangat bagus, yang mana saya dikhabarkan oleh pegawai Jabatan Mufti wilayah mengatakan bahawa yang involve terjemahan ini adalah Datuk Mufti wilayah, Datuk Mufti Negeri Sembilan sendiri. Dia ada, yang terjemah ni bukan kerja seorang, ramai. Termasuk Datuk Mufti wilayah, Datuk Mufti Negeri Sembilan, dia cek bahasa Arab, dia sendiri pun turut serta dalam terjemahan. So bila Tok Mufti dah involve dalam terjemahan ni, saya rasa kualiti penterjemahannya insya-Allah lah,
Sebab kata orang nak sempurna tu mungkin tidak, sebab manusia yang sempurna hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks manusia yang sempurna Nabi Muhammad, tak adalah kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kita menuhankannya, tidak sama sekali. Rasulullah makhluk Allah, tetapi dalam kalangan makhluk Nabi yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak dapatkan naskah buku ini? Tuan-tuan boleh pergi yang sekarang ni saya share ni adalah yang saya share live ini, iaitu FB rasmi bahagian Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Tuan-tuan boleh hubungi, dan dekat Facebook saya tu pun boleh tengok poster dia ataupun ada nombor boleh dihubungi. Cek poster yang saya blastkan pada hari Sabtu hari itu, ada detail, ada nombor telefon bagaimana nak dapatkan buku ni. Tapi tak tahulah, musim PKPB ni tak boleh merentas negeri, mungkin tak boleh pergi ke pejabat mufti ataupun Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Mungkin boleh diusahakanlah, mungkin Jabatan Mufti boleh usahakan untuk supaya dipost, post laju dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua lengkap, semua jilid ada, tapi kali ini memang kita nak tumpukan pada jilid yang keempat. Saya tak pasti sama ada boleh beli jilid 4 saja ke ataupun kena beli ke semua jilid, 5 jilid, wallahu a'lam. Saya rasa tak silap saya boleh beli 1 jilid sahaja. Cuba hubungilah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, insya-Allah tahu bagaimana untuk kita mendapatkan buku yang barakah ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Baik, kita terus masuk bab berkaitan nikah. Perkara yang berkaitan dengannya. Baik, nikah dan perkara yang berkaitan dengannya. Apa disebutkan dalam kitab ini? Untuk kita masuklah pengertian nikah itu sendiri. Apa itu yang dimaksudkan dengan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berkaitan dengan pengertian dari segi definisinya. Baik, pengertian nikah. Pengertian nikah. Nikah dari segi bahasa ialah dakap dan bertaut. Dakap ni macam peluk, bertaut ni bertaut pegang tangan suami dan sebagainya. Itu maksudnya dari segi bahasa. Bila kita tengok tu memang berkahwin tu kita disatukanlah. Dua mempelai disatukan, maka dari segi istilah bahasanya maksudnya bahawa dia bertaut ataupun berkumpul ataupun berhimpun. Baik, seperti mana dikatakan pokok-pokok itu bernikah ataupun tanakahatil asjaru. Kalau belajar bahasa Arab, tanakahat al asjaru. So bila kita terjemahkan literally, dia kata pokok-pokok itu bernikah. Tapi dia bukan bernikah, tetapi dimaksudnya pokok itu bertaut dan berdakap. Contohnya apa? Tanakahatil asjar, maksudnya kita nak buat proses tut, betul tak? Kalau kata mangga manis tu yang perlis tu, apa nama dia tu, dia nak gabungkan dengan mangga Kedah. Dia maksudnya kita tengok ada satu pokok tu, ada 2 jenis pokok. Dia buat tu. Satu pokok ni mangga harum manis, sebelah sini dan tangkai dia mangga lain. Maksudnya dinikahkan, maka dikahwinkan untuk disemaikan lagi dahan-dahannya. Maka itu disebutkan seperti mana tanakahatil al-asjar, maksudnya pokok itu disambungkan. Maksudnya iaitu bertaut antara satu sama lain, ay tamayalan wa dhamma ba'daha ila ba'd. Baik. Okey, baik. Ini maksudnya. Jadi kaitan nikah ni sebab apa? Dari segi bahasa maksudnya bertaut ataupun berkumpul. Manakala nikah pada syarak pula ialah akad yang mengharuskan hubungan suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada asalnya kalau nikah ni dia menghalalkan perbuatan berkelamin. Asalnya pada asal hukum, kalau ikut kaedah asal hukum iaitu berlakunya hukuman seks itu adalah haram, kecuali ada wasilah yang menghalalkan perbuatan seks itu. Apakah perbuatan yang menghalalkan seks itu? 2 saja. Pertama iaitu perkahwinan, kedua dengan melalui perhambaan. Contohnya lah kan ada seorang itu
kita beli sebagai hamba. Katakanlah saya beli seorang hamba perempuan. So walaupun dia title hamba, tapi saya berhak untuk bersetubuh dengan hamba milik saya. Dua cara saja, sama ada nikah ataupun melalui proses perhambaan. Tapi zaman sekarang ni hanya tinggal satu sajalah, dia tak ada proses perhambaan. Pasal apa? Hambaan tu sudah pupus dan sudah hilang. Ya, ada orang kata, ustaz, mungkin tak kalau bak kata berkemungkinan lagi tak proses perhambaan tu boleh timbul lagi. Ya, kalau kata bagi saya, asalnya proses perhambaan ini dia kebanyakan hamba itu dia berasal dari tawanan perang. Tawanan perang itu, dia ambil tawanan perang, dijadikan hamba. Tapi Islam lama kelamaan dia memupuskan proses ataupun metod perhambaan ini. Mana tahu kita satu hari kerajaan Islam menguasai dunia, kita memerangi kerajaan-kerajaan kufar yang menentang Islam, so kita tawan, ya, mana-mana rakyat dia kita jadi hamba, bolehlah. Tapi benda tu satu bukan yang digalakkanlah sebenarnya, cuma dari segi hukum kita bincangkan sudut keharusan dan dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi mengharuskan hubungan suami isteri, hubungan tu hubungan seksual lah. Dari hubungan ni lebih luas dari segi sudut pentakrifannya. Hubungan itu maksudnya tak boleh bersentuh, tapi dengan nikah boleh bersentuh. Lepas tu dengan pernikahan boleh melihat aurat, maka tidak boleh melihat aurat, tapi dengan pernikahan dibenarkan untuk melihat aurat antara suami dan isteri. Itu. Ya. Baik, diistilahkan demikian kerana nikah mengikat dan merapatkan hubungan individu. Mengikatkan hubungan individu maksudnya menjadi hak milik masing-masing lah. Isteri tu milik kita dan suami tu tanggungjawab si isteri menjaga hak-hak dia, begitu juga dengan suami dan sebagainya. Merapatkan hubungan, iaitu menghimpunkan dua individu yang dulunya haram, terbatas, maka bila sudah berkahwin, maka tidak ada batasannya lagi. Bahkan nak melihat kemaluan pun menjadi halal. Maksudnya nak buka kan, tak boleh tengok kemaluan. Kita dengan mak bapak kita pun tak boleh tengok kemaluan. Maksudnya kita dengan adik-beradik perempuan kita pun tak boleh tengok kemaluan adik-beradik kita yang sejantina ataupun yang berlawanan jantina. Tapi isteri boleh kita tengok aurat dia, hatta boleh tengok kemaluannya. Cuma apakah hukumnya, makruh ke harus ataupun sunat? Menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu melihat aurat suami isteri. Isteri melihat kemaluan isteri dan isteri melihat kemaluan suami. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Ini disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Pasal apa? Tak berapa digalakkan, tapi tidak sampai jatuh haram. Antara lain yang mana disebutkan bahawa antara hujahnya, Sayyidah Aisyah pun tak pernah melihat kemaluan Nabi SAW. Mungkin hubungan seksual kelamin itu berada dalam gelap, dan Nabi SAW juga tidaklah melihat aurat-aurat ataupun kemaluan isteri. Aurat lihat, tapi kemaluan, maka di sini mungkin dijadikan hujah dalam mazhab Syafi'i, makruh kalau suami melihat aurat, bukan aurat, kemaluan, faraj ataupun qubul suami dan isteri itu sendiri. Baik, orang Arab menggunakan lafaz nikah dengan maksud akad, bermesra dan persetubuhan. Nikah ni dia termeteri kepada dua makna, sama ada akad, sahaja aku terima nikahnya, ataupun bermaksud persetubuhan. Dua-dua boleh dalam erti makna. Namun makna nikah yang sebenar, makna nikah kalau kita sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, disebut perkataan nikah tak semestinya bersetubuh, tetapi ialah akad. Maksudnya manakala penggunaannya adalah makna persetubuhan secara kiasan. Maksudnya bila sebut nikah tu hakikat maknanya adalah akad. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fulanah binti Fulanah, okey. Dan dia ijab dan dia qabul. Qabul tu itu hakikat nikah. Bila kita sebut nikah saja dalam istilah fiqh, dia akad. Itu makna hakikat. Tapi ada makna kedua dari segi sudut kalimah nikah itu, iaitu makna kiasan ataupun lebih dikenali sebagai makna majas. Boleh dinamakan, boleh diertikan sebagai persetubuhan. Tanakahaz zaujani. Kedua-dua suami isteri bersetubuh, itu makna majazi ataupun makna kiasan. Tapi bila disebutkan ankaha,
Muhammad bintaha. Ya, maksudnya Muhammad telah menikahkan anak perempuannya. Maksudnya bukan dia menyetubuhkan anak je, tapi tidak, maksudnya dia akadkan. Akad, ya. So makna kalau disebutkan istilah nikah dalam kitab fiqh ni maksudnya akad. Ya. Apakah hukum nikah? Dia maksudnya akad. Ada makna kedua, makna kedua iaitu bersetubuh. Ya. Jadi ada makna majas dan ada makna hakiki. So makna hakiki adalah akad nikah, manakala makna majas adalah bersetubuh. Baik, walau bagaimanapun Al-Quran menggunakan lafaz nikah pada keseluruhan dengan makna akad pernikahan, bukan bermakna persetubuhan. Ya, maksudnya secara keseluruhan, ya. Baik, ya, dia kata wa'amatu isti'mal. Secara umumnya Al-Quran menggunakan lafaz nikah itu innama huwa fil aqdi, iaitu yang dimaksudkan adalah akad. Maksudnya kalau kita dengar perkataan nakahtum ataupun nikah dalam Al-Quran, ya, tapi secara umumnya kata pengarang kitab fiqh manhaji ini secara umumnya digunakan atas maksud nikah, ya, ataupun maksud akad itu sendiri. Ya, baik. Okey, bukan makna persetubuhan. Contoh dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ya, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan, dia kata idza nakahtum. Maksudnya nakahtum di sini kahwin, akad nikah, bukan kamu bersetubuh. Ya, dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Maksudnya dah nikah, belum lagi malam pertama dah ceraikan dia. Maka di sini, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah. Jadi wanita yang belum disentuh oleh suaminya, dia diceraikan sebelum disetubuhi, maka tak ada iddah. So suami tak boleh nak tuntut iddah. Dia kata saya nak rujuk pada kamu, tak ada hak pada dia. Sebab apa? Kamu tak dukhul dia, kamu tak berkelamin dengan dia. Maka once you ceraikan dia, tak ada iddah. Tapi kalau dah bersetubuh, diceraikan, maka kalau wanita yang dalam belum tidak hamil, maka dia 3 kali suci. Nampak tu? So kalau macam ni, Al-Quran kata kamu tak ada hak nak tuntut rajak, rujuk dan sebagainya, tak boleh. Ya, baik, dia kata berhak sebelum kamu menyentuhnya. Dalam Al-Quran dia Al-Quran Allah banyak menggunakan perkataan makna untuk persetubuhan masa yang musuh, masastum atau tamassuhunna. Maksudnya sentuh tu erti kata bermakna bersetubuh. Ya, tapi kalau nakahtum, nakahna ataupun kami berkahwin ataupun dalam apa-apa sajalah dalam Al-Quran yang bermakna istilah itu merujuk kepada akad, akad nikah ijab dan kabul. Baik, maksud berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman adalah dengan berakad nikah dengan mereka. Maksudnya idza nakahtumul mu'minat dalam Al-Quran, apabila kamu bernikah dengan perempuan-perempuan mukminat, maksudnya kamu berakad nikah dengan dia, bukan kamu bersetubuh dengan dia. Itu maksudnya. Hal ini berdasarkan maksud ayat. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Pasal apa? Persetubuhan itu digunakan istilah lain, iaitu tamassuhunna, ya, iaitu menyetubuhi. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah, kita belum pergi deep lagi tentang hukum hakamnya lebih dalam. Bila dah masuk syaratnya, dah masuk rukun-rukunnya, insya-Allah dia lebih deep lah, lebih mendalami dan lebih, kita kata, lebih mencabar lah. Jadi dalam erti kata boleh, dalam tak ada masalah. Maksudnya kita jangkakan habis kuliah ni pukul 9.30, maka dalam 9 suku ataupun 9.20 saya akan tamatkan dan saya akan buka soalan. So siapa ada soalan boleh tanyalah, insya-Allah. Dia nak tanya sekarang pun boleh. Tapi soalan berkaitan dengan tajuk lah. Jangan terus kita masuk bab cerai, bab apa. Nanti kita masuk bab wali ke apa ke. Ya, kalau boleh persoalan yang ditanya tu dengan perbincangan kita pada hari ini. Dia kata, Ustaz macam mana kalau wali mujbir macam mana? Itu kita akan jawab, akan datang nanti. Kita akan sampai bab itu nanti. Sabar-sabar ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama lagi nak sampai, tapi hakikat itulah tuan-tuan, yang mana kita nak belajar kitab fiqh, kita nak belajar ilmu fiqh,
memang macam itulah kena istiqamah. Tuan-tuan, ya, saya belajar kat Mesir 4 tahun, saya bertalaki fiqh mazhab Syafi'i dengan beberapa orang guru. Yang Mesir ada, yang Mesir saya belajar Kifayatul Akhyar, ulama-ulama Yaman pun ada, ramai. Ya, 4 tahun tuan-tuan, kitab, ya. 1, 2, 3 tahun baru satu kitab habis. Ada satu kitab tu, kitab Nailul Raja tu, setahun lebih baru habis. Nampak tak? Maksudnya deep, kena sabar. Ya. Kitab Nailul Raja tu kecil ya. Lepas habis Nailul Raja baru masuk Duratul Yatimah pun setahun juga. Nampak tu beberapa bulan khatam. Lepas tu belajar Kifayatul Akhyar. Ya, lagi 4 tahun tak habis, Kifayatul lagi tebal. Nampak? Baru belajar lebih kurang tak tamat lah, tapi alhamdulillah banyak juga bab kita belajar. Jadi tuan-tuan kata, alamak ustaz 15 siri lama. Kena sabar tuan-tuan. Itu hakikat belajar sabar. Kalau tuan-tuan rasa 15 siri lama, tak apalah, boleh cari cara lain. Ya, tapi kalau macam kami dulu belajar macam tu lah. Pondok lagi dah lama tuan-tuan. Ya. Baik, nak tunggu bab yang kita nak cerita ni, insya-Allah kita kena sabar sedikit, akan sampai ya. Lebih-lebih lagi secara online ni, kadang-kadang boleh duduk baring dengar macam tu. Ya. Kalau kat masjid nak kena duduk, kena bersila. Tapi kalau bertalaki secara online ni, boleh duduk atas sofa, boleh sambil memasak, pasang earphone, lagi bebas. Makanya tak sepatutnya ada restriction untuk kita lebih sabarkan diri kita dalam proses menuntut ilmu. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila kita sebutkan galakkan berkahwin, galakkan berkahwin ni, Islam ni dia menggalakkan berkahwin. Saya tak nak baca semua sebab kita nak ringkaskan, sebab apa-apa yang patut kita baca dengan lebih detail, kita baca secara detail lah ya. Islam menggalakkan perkahwinan. Pasal apa? Sebab dan Islam menggalakkan dan mendorong umat Islam itu berkahwin. Ya, pasal apa? Kerana ini untuk dia ada kebaikan. Dia ada kebaikan dan ada faedah. Ya. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'ah salihah. Yang mana disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia merupakan keseronokan. Dunia kan keseronokan, Ferrari lah, dapat duit lah, dapat rumah besar, seronok tuan-tuan. Ya, sementara dan keseronokan yang paling baik, keseronokan yang paling baik ialah wanita yang solehah. Nampak tu? Ya, wanita yang solehah ni yang paling baik. Kita dapat wanita solehah, cuba dapat wanita yang tak solehah, ataupun dapat suami yang tak soleh, apa cerita? Makan hati, bolam jantung. Tapi bagaimana isteri yang soleh ataupun suami yang soleh, yang soleh, bagaimana kita balik rumah pun tenang hati, tak ada duit pun tenang hati dia. Kalau isteri yang tak solehah, tak ada duit, dia tinggalkan kita tuan-tuan, betul tak ya? Tapi isteri yang solehah, dia tolong kita dan sebagainya ya. Baik, jadi kesenangan. Sebab kata orang ni, alhamdulillah dapat isteri yang solehah. Ketika sakit, dia lah yang jaga kita tuan-tuan. Nampak tak? Begitu juga kalau isteri sakit, suami pun kena jaga lah, betul tak? Baik, ya, itu kebaikannya. Maksudnya kita berkahwin, kita dapat keseronokan yang terbaik dekat dunia. Ya. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Rasulullah daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang merupakan sunnah para rasul, ya, iaitu sifat malu, berwangi-wangian, bersugi dan nikah. Ini kalau kita berkahwin, ya, saya berkahwin dan tuan-tuan berkahwin, maksudnya kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita menghidupkan amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi galakkan. Ya. Nabi kata, nikahu sunnati. Nikah itu sunnah aku. Itu sunnah aku, sunnah yang jalan aku, jalan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang membenci sunnah aku, maka dia bukan di kalangan umat aku. Nampak tu, yang benci, aku tak nak kahwin lah, kahwin ni menyusahkan. Ya, nanti kahwin ni bukannya dapat pahala. Dia benci, benci. Tapi ada orang dia tak nak kahwin, tapi bukan bermakna dia benci, tidak. Tapi dia tak nak kahwin, tapi bukan disebabkan ada kesibukan lain. Seperti Imam Nawawi, seperti Syekh Ibn Taymiyah, ya, rahimahumullahu ta'ala. Mereka berdua tak kahwin. Dan ada beberapa ulama yang dikarang kitab itu oleh Al-Allamah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Dia kata, al-ulama ul-udhab, senarai ulama-ulama yang bujang, sibuk untuk berbakti pada masyarakat, sehingga dia tidak sempat untuk berkahwin. Ya, sehingga dia tidak, bak kata orang tu, dia adalah berkahwin itu dalam erti kata dia ini melakukan sesuatu perkara itu, perkara yang dianggap sebagai satu yang dituntut oleh Islam itu sendiri. Ya. Jadi Nabi suka
Kalau dia berkahwin disebabkan sibuk, tak ada masalah. Imam Nawawi dia tak kahwin, Imam Ibn Taymiyah tak kahwin bukan sebab dia benci, tidak. Betul tak? Bukan dia benci kahwin, tapi terlalu sibuk dengan ilmu, terlalu sibuk dengan baca kitab, mengarang kitab, sampai tak teringin nak kahwin. Tapi kalau orang yang dia ini betul-betul membenci, dia kata aku benci kahwin. Kahwin ni tak sepatutnya ada dalam, aku suka berzina. Itu jelas. Kalau macam tu hukumnya dia boleh jatuh kufur. Dia mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dia benci, mungkin jatuh pada fasik saja. Apakah sunnah para nabi dan rasul, iaitu sifat malu. Malu untuk buat maksiat, malu tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berwangi-wangian, pakai minyak wangi. Tapi perempuan janganlah berlebihan ya. Perempuan kalau pakai minyak wangi untuk hilangkan bau tengit badan tu okeylah. Tapi kalau pakai minyak wangi sampai nak orang lelaki bau, itu tak boleh lah. Ya. Baik, bersugi ni, bergosok gigi ke, berus gigi ke, ganti dengan alat moden zaman sekarang ni, dan nikah. Nikah. Ada soalan daripada Muhammad Irfan, daripada orang Shah Alam ni, dah tanya soalan, awal-awal dia tanya soalan, Muhammad Irfan ni bila nak kahwin ni? Ya, cepatlah. Nak saya cekkan ke? Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, saya akan jawab pada penghujung rancangan ni, lebih kurang dalam pukul 9.20 ataupun 9.30 saya akan jawab persoalan yang diajukan ini. Baik. Okey. Baik, hikmah pensyariatan nikah. Ini panjang perbincangan dia, tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita baca ringkaslah. Hikmah pertama iaitu terdapat pelbagai hikmah dan faedah pensyariatan nikah itu sendiri. Pertama, memenuhi keperluan fitrah manusia. Betul tak? Fitrah manusia ni memang nak berkahwin. Tak kira lah sama ada dia tu sempurna ke tak sempurna ke, memang dia nak berkahwin. Orang tak siuman pun dia nakkan hubungan seks. Ya. Jadi bila ada orang kata awak ni berkahwin disebabkan nafsu ya. Disebabkan nafsu, memang sebab nafsu lah. Ya. Nabi kata kalau awak kahwin dengan saya disebabkan nafsu, baik tak payah kahwin dengan saya. Okey, ya. Ni biasa yang cakap macam ni perempuan lah tuan-tuan. Ya. Tak, ini cerita fitrah, bukan kita nak meraihkan mengejar nafsu dan sebagainya. Memang nafsu. Fitrah kita memang bernafsu pada perempuan. Saya bernafsu pada perempuan, sebab tu saya kahwin dengan isteri saya. Ya, perempuan pula dia ada keinginan pada lelaki. Sebab isteri saya kahwin dengan saya, dia terima saya. Alhamdulillah, kekal, ada 3 orang anak, alhamdulillah. Ya. Itu memang itu secara fitrah dah tuan-tuan. Sebab kata orang, awak nikah dengan saya sebab nafsu ya. Awak tak ikhlas dengan saya. Okey, kalau betul perempuan kalau nikah dengan lelaki itu sebab nafsu, boleh tak kalau dia nikah dengan lelaki itu 3 tahun suami tak sentuh dia? Boleh tak? Cuba. Cuba. Ya. Kalau macam tu, awak kata saya nikah awak bukan disebab tak boleh sebab nafsu. Kalau macam tu, saya tak sentuh awak 3 tahun. Dan lelaki cari isteri kedua. Nampak? 3 tahun tak kena sentuh, menggelupur tuan-tuan. Ni apa guna kahwin? Aku tak disentuh. Hakikatnya isteri pun nakkan belayan suami, nakkan hubungan mesra, intim, hubungan kelamin. Itu fitrah. Ya. Bang, saya kahwin dengan abang, sebenarnya saya pun ada kehendak seks sebenarnya. Fitrah, itu biasa. Itu normal tuan-tuan. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, jangan kita hipokrit, jangan terlalu rigid dalam bab ini. Ya. Jadi perkahwinan sebenarnya melunaskan kehendak nafsu fitrah kita itu sendiri. Itu hakikatnya. Ya, cuma kita lunaskan dengan cara yang betul. Kalau macam binatang semua, kalau kucing semua, kucing betina dia tala tuan-tuan. Dia tak kira. Ya. Tapi sekarang ni manusia jadi lebih gila sekarang ni. Ya. Lelaki dibantai lelaki, perempuan dibantai perempuan. Ini lagi teruk. Ya, ada satu penyakit dekat Amerika ataupun dekat dunia sekarang ni. Ada golongan yang sudah gila seks dengan binatang. Allahu Akbar. Dia hubungan seks dengan anjing dan seumpamanya. Ini satu perbuatan yang sangat terkutuk. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memenuhi cenderung dan sebagainya. Ya. Sebab itu dalam Islam disebutkan an Saburah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul. Ya, disebutkan dalam hadis yang bermaksud daripada Saburah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang membujang kerana beribadat. Ini larangan pasal apa? Nak jadi beribadat membujang, tak nak kahwin. Ini bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, benda ni berlaku pada rahib-rahib ataupun pendeta-pendeta Kristian yang mereka tak berkahwin. Kononnya mereka ni suci.
Ya, last mereka berlawanan dengan fitrah mereka sendiri. Apa jadi? Banyak kes kat Amerika, tuan-tuan. Banyak kes dekat negara-negara barat yang mana padri-padrinya melakukan hubungan seksual dengan kanak-kanak. Ya, tak tahan. Ya. Dan lalas dia pun padri perempuan dengan sister mengadakan hubungan sulit dekat dalam gereja, dekat bilik sulit. Pasal apa? Tak tahan macam pasal ada yang sampai sister tu mengandung dan sebagainya. You cuba nak lawan fitrah. Sedangkan benda ini sangat-sangat menjangkalkan dan sangat-sangat bertentangan dengan hakikat manusiawi itu sendiri. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam melarang kita membujang dengan sebab ibadat, menahan nafsu kita. Ya. Tapi kalau kita disebabkan kita ni kalau tak berkahwin menyebabkan kita tidak berzina, kalau menyebabkan kita ni tak sibuk nak mencari perempuan ataupun melakukan maksiat, maka hukum ini tidak menjadi masalah. Hukumnya overall secara hakikat, secara biasanya diterima, tidak menjadi masalah. Ramai di kalangan ulama yang tidak berkahwin asalkan dia tidak membenci perkahwinan dan tidak berlaku perzinaan. Ya. Baik, kedua, apakah hikmah perkahwinan itu mengembangkan masyarakat Islam dengan keturunan yang saleh dan generasi terdidik. Ya, maksudnya Nabi SAW suka kalau kita ni ramai di kalangan ummah. Biar ramai tuan-tuan, ramai dan kuat. Ya, dan berketurunan. Dekat barat tu ramai yang berkahwin tak ada keturunan. Ya, ahli-ahli dah berkembang pun, siapa bapa tak tahu, sana tak mengaku, sini tak mengaku. Ya, kecelaruan nasab. Ya, lalas nasab kepada bapa angkat. Nampak tak? Ya. Laki tu jadi pak sanggung. Jadi zaman jahiliah lagi teruk. Ya, perempuan, satu orang perempuan dia boleh berzina dengan 10 orang lelaki. Ataupun lagi teruk tu, seorang wanita boleh bersuamikan, bukan berzina, bersuamikan dengan 10 orang lelaki. Bila perempuan tu mengandung, melahirkan anak, macam mana dia tilik, macam mana dia nak pilih budak ni bin siapa. Dia tengok telinga, dia tengok hidung. Hidung dia macam hidung kau lah. Telinga macam telinga kau. Kau ini anak kau. Maka di sini kata kau bin dia. Ya. Ada bergaduh pula. Tak, kaki dia macam kaki aku. Bergaduh pula, berperang. Nak pula yang kahwin tu berlainan kabilah, melibatkan peperangan kabilah pula. Begitu dahsyat. Tapi perkahwinan ada syarat-syaratnya, ada disiplin-disiplinnya, ada perkara-perkara yang mana disebutkan sebagai tata cara yang telah ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita main langgar. Yang mana tata cara ini untuk menjaga keharmonian, untuk menjaga tata cara itu tidak dilanggar dan untuk mengelakkan kekeliruan. Ya. Baik, sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, tazawwajul waluda al-waduda fa inni mukathirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Yang bermaksud yang mana berkahwinlah. Sabda Rasulullah SAW, kahwinilah wanita yang subur dan penyayang. Wanita yang subur dan penyayang. Sesungguhnya aku berbangga dengan umat yang ramai pada hari kiamat kelak. Ya. Wanita yang subur ni macam mana? Macam mana kita nak tahu? Takkan kita nak pinang wanita, awak ada surat pengesahan daripada doktor yang awak ni mandul atau tidak? Right? Takkan nak macam tu kan? Kalau lelaki tanya, awak tolong pergi dekat jumpa doktor, minta pengesahan yang saya ni doktor kata tidak mandul. Lepas tu si perempuan kata-kata, sekarang ni perempuan, ya, kemandulan bukan disebabkan wanita saja, lelaki pun faktor ada. Statistik mengatakan 40% daripada masalah kemandulan daripada lelaki. 60% perempuan. Ya, awak pun kena check juga, awak pun kena sahkan juga ada surat mengesahkan awak dimandul atau tidak. Tersenyap lelaki tu. Ya. Jadi macam mana ulama sebut tazawwajul waludal wadudah. Maksudnya apa? Ada ulama kita tengok pada keturunan dia. Kalau adik-beradik dia ramai, ya, memang dia ni jenis memang yang, yalah, ada orang tengok tangan dia segar. Wallahu alam, adalah ada orang ni dia ahli kasyaf. Kasyaf ni biasa dia dapat tahulah, aku tengok muka dia ni ramai anak ni. Nampak? Ya. Jadi kalau katakanlah anak tak ramai pun tak semestinya. Kalau ada orang tu dia anak tunggal, perempuan tu anak tunggal, tapi sekali dia bersalin 7-8 orang, tak juga. Tapi mungkin dia anak tunggal sebab family planning ke apa, wallahu alam, kita pun tak tahulah kan. Ya. Nabi kata kahwinlah perempuan yang subur dan penyayang. Penyayang ni bukan garam, bukan queen control, bukan duk marah-marah suami, tidak, penyayang. Ya, yang boleh belai kita, boleh bantu kita. Kan kita pun tahu kalau isteri belai kita pun belai lah. Suami isteri baik-baik, kita janganlah ganggang dengan isteri. Sesungguhnya aku berbangga dengan umat yang ramai pada hari kiamat kelak. Nabi suka umat yang ramai.
Ya, umat yang ramai maksudnya Nabi berbangga dengan ramai umat berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Ada nabi itu pengikut dia seorang saja. Ada nabi pengikut dia 10 orang. Dan dalam hadis Sahih Muslim Nabi kata ada nabi dia jalan seorang-seorang, tak ada siapa pun pengikut dia. Tak ada siapa yang beriman dengan risalah dia, tuan-tuan. Maksudnya umatnya semua kufur. Kan nabi kan ramai, nabi kan 1000 lebih dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Kalau Rasul ada 300 lebih, maka ramai. Dia kata ada apa nabi dia ke akhirat jalan seorang-seorang ya. Tak ada umat. Ya. Baik. Itu hikmah kedua berkahwin. Ya. Baik. Begitu juga dia ini melahirkan zuriat lah, menjaga keturunan. Dan ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman harmoni. Nampak perkahwinan ni tenang. Ya, sebab tu kalau balik rumah isteri sediakan air, ya, tenangkan. Jadi tenanglah. Gitu juga kalau isteri balik kerja tu, suami pun bantu-bantu yang patut. Ya tak, suami senyum dan sebagainya, tenang. Ya. Jangan pula balik kerja ni kita hamburkan dengan masalah. Itu bukan masalah perkahwinan. Jangan kita salahkan perkahwinan, tapi di sini masalah interaksi, komunikasi bermasalah. Kalau dah tahu suami tu balik kerja, isteri balik kerja, jangan terus cerita masalah. Bagi makan dulu ke, itu dulu ke, begini-begini, dah relax sikit baru cerita, bang, anak kita ni dia punya subjek matematik fail. Ya, at least kalau tak pun tak apa, nak macam mana rezeki. Pasal apa, dah senang, dah makan, dah minum, dah apa, dah relax, dah hilang stres, dah penat apa semua, barulah cerita. Jadi kalau balik cerita tu bukan saja isteri kena hembur, kena marah, anak pun kena sebat juga. Engkau tak lulus matematik, kena teruk habis. Ya. Baik, apakah dalilnya? Dalilnya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nampak tak? Ya, yang bermaksud dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai lelaki isteri-isteri ataupun pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Jadi siapa manusia? Kita kan kahwin dengan manusia, bukan kahwin dengan jin, bukan kahwin dengan binatang, kita kahwin dengan manusia juga. Walaupun ada perbincangan ulama tentang hukum berkahwin dengan jin, boleh atau tidak, ada khilaf di sisi ulama tentang perkara ini, supaya kamu bersenang hati, tenang hati, nampak tu, dan hidup mesra dengannya. Nampak? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan, keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ya, itu dalil. Dalil yang lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, yang bermaksud isteri-isteri kamu adalah sebagai pakaian kamu bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Nampak tak? Allah menggunakan bahasa kinayah, mengatakan isteri itu pakaian kita, manakala kita pakaian kepada isteri kita, tuan-tuan. Ya, ayat ini mengumpamakan setiap suami isteri sebagai pakaian bagi pasangan masing-masing, kerana mereka saling melindungi. Nampak tu? Pakaian kita ni melindungi daripada apa? Kalau musim sejuk, kita lindungi daripada kesejukan. Ya. Kalau musim panas, dia pakaian tu kita pakai kain yang selesa. Ya tak? Cuba kalau kita pakai pakaian yang tak kena pada musim panas, tak kena pakai t-shirt ke, mungkin pakai apa, sesuailah dalam keadaan macam tu. Jadi dia melindungi kita. Kita pakai pakaian yang betul-betul ikut kehendak kita, kita jalan dengan penuh confidence, selesa, ya. Kita rasa macam tak ada apa-apa halangan dan seumpamanya, ya. Baik. Jadi ini menunjukkan memerlukan antara satu sama lain. Kita bila rasa resah, bila kata apa, tiba-tiba ada abang long kawasan duk protect kita, kita rasa lega, Macam tu jugalah kita dengan isteri kita rasa lega, kita dengan suami kita rasa lega. Itu ketenangan, kelebihan berkahwin. Ya. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nombor yang keempat, hikmah berkahwinan, memelihara daripada kemerosotan dan keruntuhan akhlak. Ya. Baik, ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahawa dia memelihara akhlak kita. Dengan perkahwinan tu kita akan develop tanggungjawab kita sebagai suami isteri. Ya. Baik, sebab itulah dalam erti kata perkahwinan ini antara tujuannya untuk membimbing peribadi seseorang.
Ya, untuk kita membimbing peribadi seseorang supaya dia ini perlu dapat kelebihan berkahwin itu, dapat develop akhlak yang baik. Nampak tu? Ya. Jadi bila berkahwin ni, maka jadikan perkahwinan itu mestilah menyebabkan dia menjadi orang yang berakhlak. Sebab itu dalam hadis yang mana daripada Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, apabila kamu didatangi oleh seseorang yang kamu berkenan dengan agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia. Nampak tu? Maksudnya, kalau ada seorang lelaki yang akhlaknya baik, agamanya bagus, kamu nampak kamu berkenan, kahwinkan dengan anak perempuan kamu. Nampak? Sebab apa ini? Maksudnya menjamin anak kita selamat. Kalau lelaki yang nak kahwinkan dengan anak kita tu, dia memang akhlak yang baik, agama yang baik, terjamin bahawa anak kita akan terjaga. Lelaki yang akhlaknya baik, agamanya baik, dia takkan aniaya anak perempuan kita. Nampak tak? Ini tujuan utama berkahwin. Ya, baik. Jika tidak, akan berlaku fitnah dan kerosakan muka bumi. Maksudnya kalau kita nikahkan anak, walaupun dah ada orang akhlak yang baik, agama yang bagus, tapi kita pilih akhlak tak bagus, agama tak bagus, tapi fulus ada. Ini akan merosakkan anak kita. Kehidupan rumah tangga tu akan rosak. Dan efek dia bukan pada suami isteri, keturunan juga, anak-anak. Anak lah akan rosak. Cucu-cucu juga yang akan rosak, tuan-tuan. Kesian. Ya. Itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dah masuk, okey, dah hampir 8.30. Cepat masa berlalu. Ya. Baik, kita hikmah yang kelima. Apakah hikmah perkahwinan? Menjaga kelangsungan generasi manusia yang sejahtera. Ya. Maksudnya, telah menjadi ketentuan Allah bahawa manusia tidak wujud melainkan daripada kedua ibu bapa. Itu. Ya, kecuali Nabi Adam, kecuali Siti Hawa, kecuali Nabi Isa. Ini memang, kalau Nabi Adam dan Siti Hawa tak ada mak bapak. Sebab apa? Dia asal kejadian. Ya. Manakala Nabi Isa daripada ibunya, tak ada bapa. Yang lain tu semua ada asal kejadian. Nampak? Ya. Baik. Juga telah dimaklumi bahawa Islam mengharamkan perhubungan lelaki dan perempuan melainkan atas asas perkahwinan yang disyariatkan. Ya, hukum asal, ya, perhubungan kelamin hukumnya haram kecuali dihalalkan melalui pernikahan ataupun perhambaan. Itu tak apa. Jadi hukum haram jadi halal. Ini menunjukkan Islam berusaha menjaga generasi manusia dengan perkahwinan semata-mata. Maksudnya keturunan yang baik dijaga melalui perkahwinan. Alhamdulillah. Jikalau tidak ada melalui perkahwinan, maka keturunan itu akan cacah merebah dan seumpamanya. Ya, jika perkahwinan tidak dibenarkan, manusia akan pupus. Sebab itulah kita kata yang duk sokong LGBT ni macam mana nak melahirkan manusia. Yang duk perjuangkan gay, yang perjuangkan lesbian ni macam mana nak lahir perempuan ni? Macam mana nak lahir anak? Macam mana? Dia kata, oh tak apa, kami ni gay tapi kami ambil anak angkat. Tapi dari segi sudut tu, perkahwinan berlanjut jantina yang menentukan generasi itu dilahirkan. Nampak? Ya. Oh, ada seorang perempuan ni, ada kawan saya cerita, dia jumpa dekat barat lah. Dia kata, ada sepasang gay, lesbian. Dia kata, ya. Dia tu pensyarah. Pensyarah yang memang kedudukan dia tinggi lah. Dalam berarti kata dia ni gaji besar. Dia kata dia ada suami, husband, perempuan juga dia kata. Dia kata macam mana kamu dapat anak? Dia kata aku pregnant. Semacam mana aku boleh pregnant sedangkan suami pasangan kamu perempuan tu tak boleh bagi sperma? Dia kata kami dekat Denmark ada bank sperma. Nak apa? Nak sperm lawyer, nak sperm pensyarah. Tapi tak tahulah kalau ada sperm ustaz ke, tak tahulah kan, ya. Ataupun sperm penyanyi ke, jutawan ke, ada. Bayar saja dia akan bagi. Tapi kalau saya kata, serupa juga, bukan anak dia, anak engkau je lah. Anak engkau dengan bapak tak tahu siapa, dia kata. Oh tak apa, tak semesti bapak tu, pasangan tu mesti melalui DNA blood, tetapi dari kasih sayang. Macam merebah juga, ya. Inilah kekeliruan ataupun hidup yang songsang, tidak akan selamat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir, hikmah perkahwinan itu
iaitu mengembangkan kekeluargaan dan mengeratkan semangat kerjasama. Ya, baik, melalui perkahwinan ini akan meluaskan hubungan kekeluargaan. Maksudnya kita ni keluarga kecil, bila berkahwin, ramai keluarga. Ya, isteri pula ada 11 adik-beradik. Ya, lepas tu mak mertua, bapak mertua ada 20 adik-beradik. Wah, ini beratur tu pakai kamera ultra wide angle tu. Punya penuh satu kampung tu saudara dia. Kan hikmah, seronok rasanya tuan-tuan. Anak kita pun balik kampung seronok. Tapi tak apalah, keluarga kita mungkin kecil, tapi hikmah berkahwin dengan keluarga yang ramai. Ataupun dua-dua kecil, kita pun family kecil, isteri family kecil, tapi bila berkahwin, berhubung lah, kenal ramai. Bagi kenal lagi ramai connection, lagi ramai ukhuwah, lagi ramai silaturahim. Ini hikmahnya. Ya, jadi dua buah keluarga akan bertemu dan bersatu serta membentuk ikatan kekeluargaan. Ya, biras dengan biras, besan dengan besan, saya dengan biras saya, kita macam adik-beradik dah, bantu tolong menolong, dia susah kita tolong, kita susah dah, jadi macam saudara dah. Asalnya tidak ada hubungan pertalian, tapi perkahwinan itu dia mengikatkan tali perhubungan. Ya, baik, ini 6. Ya, saya tak baca semua, saya baca secara sekali lalu saja. Yang buka kitab yang bahasa Arab tu boleh baca lah, ataupun yang ada terjemahan yang sesi lain, maka kita boleh buka lah, ataupun boleh rujuk sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan masuk bab yang terakhir, ataupun pecahan terakhir, hukum nikah menurut syarak. Apakah hukum nikah? Wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke, ataupun khilaful aula? Ada perbincangannya tuan-tuan. Kita baca bab yang terakhir ini. Nikah mempunyai pelbagai hukum. Dia bukan satu hukum saja. Ya, berdasarkan keadaan seseorang seperti berikut. Macam saya, wajib kahwin atau tidak? Ya, ataupun macam saya ni, Ustaz Said, adakah dia ni wajib poligami? Ustaz wajib poligami. Woish, kalau yang cakap macam tu isteri saya, seronok juga dengar, je tak? Ya, tapi member-member cakap, Ustaz Said, awak ni wajib kahwin. Tak payah cakap lah, ya. Nak yang cakap tu bini kita si cakap, abang wajibkan poligami bang. Kita tak tunggu-tunggulah, terus daftar dekat majlis agama. Ya, ini gurau-gurau saja tuan-tuan. Takut-takut nanti bila cerita poligami, nanti yang menonton saya punya sesi pengajian fiqh ini, perempuan dia lagi kurang-kurang, ni ada lebih kurang berapa puluh, kurang pasal bercerita poligami. Gurau saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah ada pelbagai hukum, tengok situasi. Ada orang nikah jadi wajib, dan ada orang nikahnya makruh. Kalau dia nikah, dia tak digalakkan, jadi makruh. Ada orang haram berkahwin. Ya, tengok situasinya. Baik, pertama, sunat berkahwin. Sunat berkahwin bagi seseorang yang mempunyai keinginan, di samping memiliki perbelanjaan dan nafkah, iaitu mas kahwin dan sara hidup dirinya sendiri serta pasangannya. Dalam masa yang sama, dia tidak khawatir dirinya akan terjerumus dalam maksiat sekiranya tidak berkahwin. Ya, baik, ringkasannya, yang sunat berkahwin, dia ada keinginan. Dia ada keinginan untuk bersama dengan wanita, untuk berkelamin dengan wanita. Itu satu. Dan kedua, dia ni ada perbelanjaan, mampu untuk tanggung isterinya kalau dia berkahwin. Dan ketiga, dia tidak terjerumus dalam lembah penghinaan, iaitu zina, kalau dia tak kahwin. Ni kan bayarlah orang muda-muda sekarang ni kan, dia tak kahwin lagi, kata nak tunggu duit. Ya, ada keinginan Ustaz, tapi dia belanja ni tengah kumpul lagi. Ya, tapi semasa dia membujang, tak ada pula berzina. Ya, maka adakah dia wajib berkahwin? Kat sini hukumnya sunat, bukan wajib. Nampak tu ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wijaa'un. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, sesiapa di kalangan kamu mempunyai kemampuan, maka berkahwinlah, kerana ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Nampak tu? Kahwin dapat menundukkan pandangan. Bila dah ada isteri, tak kisahlah dengan perempuan lain. Ya, kita dah ada isteri, kita ada tempat untuk melepaskan tempias kehendak fitrah kita. Begitu juga dengan isteri kita. Ya, sebaliknya jika tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu merupakan pengekang nafsu. Ya. Nah, kalau tak mampu juga, tak ada duit, nak kahwin tapi tak ada duit, maka berpuasa. Berpuasa dia akan menundukkan nafsu kita, dia akan lemahkan nafsu kita. Ya. Baik, jadi ini hukum sunat berkahwin. Ya. Kedua, sunat tidak berkahwin. Ini macam mana pula?
Ni sunat tak berkahwin. Macam mana tu? Bismillah. Minum. Saya minum tangan kanan tapi sebab headset ni terbalik. Kenapa terang betul-betul nanti timbul fitnah. Sunat tidak berkahwin maksudnya makruh berkahwin. Orang macam ni makruh kahwin. Siapakah yang makruh berkahwin? Makruh berkahwin bagi seseorang yang mempunyai keinginan tetapi tidak memiliki perbelanjaan. Ini makruh. Tapi kalau nikah dengan anak orang, nak bagi anak orang makan apa? Kan susah. Ya. Baik. Sehubungan itu dia hendaklah menjaga diri dengan beribadat dan berpuasa seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kesibukan itu meletakkan melekakannya daripada berfikir tentang perkahwinan dan mengendurkan keinginannya. Puasa ibadah dapat mengendurkan keinginan berkahwin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yuniyahumullahu min fadlih, yang bermaksud dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberi kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaannya. Jaga macam mana? Dengan beribadah. Begitu juga dalam hadis Nabi kata faman istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nabi kata siapa mampu berkahwin, tak ada duit perbelanjaan, nak bagi anak bini orang makan, nak bagi anak orang makan, kahwin. Kalau tak ada, berpuasa. Ini hukumnya tidak sunat. Baik, ketiga makruh juga. Makruh hukum ini berlaku. Ini makruh hukum yang mana tadi yang kedua tadi khilaful aula, lebih afdal ditinggalkan. Lebih afdal, dia bukan makruh. Maksudnya dia kalau nikah lebih afdal dia tak kahwin. Kalau orang yang ada keinginan mampu untuk berhubungan seksual tapi tak ada duit. Sini hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ni lebih afdal tinggalkan. Kalau makruh lagi berat. Baik, makruh hukum ini berlaku apabila seseorang itu tidak perlu kepada perkahwinan. Dia kalau tak berkahwinan, dia selamba, tak ada apa-apa. Tak ada berzina, tak ada beronani dan seumpama. Contoh seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin, tak ada nafsu. Sama ada disebabkan faktor semula jadi, memang dia semula jadi memang tak kisah, tak heran. Sibuk apa? Sibuk dengan motor dia. Dia orang macam tu. Makruh berkahwin dalam keadaan ini kerana perkahwinan perlu kepada memenuhi sesuatu di luar kemampuan, iaitu mas kahwin dan apa. Ada semula jadi, sama ada penyakit atau tidak mempunyai perbelanjaan. Makruh sama tadi. Makruh berkahwin dalam keadaan ini kerana perkahwinan perlu kepada memenuhi ruangan itu. Maksudnya tak ada keinginan, buat apa nak kahwin? Bila kahwin nanti menyeksa isteri pula garang. Begitu juga perempuan tak ada keinginan pada lelaki, sibuk ada tempat universiti lecturer, sibuk kerja nak jadi professorship dan sebagainya, buat research, buat apa. Workaholic. Berkahwin tak nak berkahwin. Umur dah sekarang mungkin 40 lebih dah. Ada orang cerita kat saya tak nak kahwin. Dia kata kalau mak dia suruh kahwin, kalau saya kahwin dengan dia nanti saya tak layan ni macam mana? Mak dia takut. Nanti bercerai bergaduh. Dia ugut macam tu sekali. Jadi orang macam ni makruh kahwin. Pasal apa? Nanti dia kahwin, isteri suami dia akan merana dan sebagainya. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau lelaki tak ada keinginan kahwin, lalas tak apa. Ada kes yang berlaku macam mana? Pasal suami tu digay. Bila berkahwin dia tak nak selera dengan isteri dia. Kahwin pasal kena paksa. Kan bahaya tu. Baik. Baik, afdal tidak berkahwin. Hukum ini adalah apabila seseorang, tadi sunat ditinggalkan. Itu afdal tidak berkahwin. Hukum ini adalah apabila seseorang memiliki kemampuan keuangan tetapi tidak berhajat kepada perkahwinan kerana tiada keinginan di samping sibuk beribadat atau menuntut ilmu. Duit banyak tapi tak ada keinginan pada perempuan. Tak ada keinginan pada perkahwinan. Walaupun duit banyak, tapi lebih baik jangan kahwin. Pasal apa? Kalau dia berkahwin, walaupun duit banyak, takut menyeksa isteri dia ataupun menyeksa suami dia. Baik, kelima, afdal berkahwin. Seseorang yang tidak kuat beribadah atau menuntut ilmu, bahkan berkemampuan untuk berkahwin, tetapi tidak memerlukannya. Maksudnya, dia sampai tak ada tahap nak berzina pun, tak ada keinginan yang kuat sangat. Keinginan dia biasa-biasa saja. Tapi kalau keinginan kuat sangat, sunat. Tapi kalau keinginan biasa-biasa saja, hukumnya afdal. Nampak tu. Ini seperti yang disebutkan.
tetapi tidak memerlukannya. Afdal baginya berkahwin agar kelapangan masa itu tidak mendorong melakukan perkara keji. Melalui perkahwinan akan membantunya melakukan kebaikan, melahirkan zuriat serta meramaikan keturunan. Ya, tuan-tuan, tapi dalam hal ni sebenarnya dalam kitab Fiqh Manhaji ni dia sebut secara ringkas, tapi ada detail lagi. Ada yang disebutkan sebagai haram berkahwin. Haram berkahwin apa? Kalau dia berkahwin akan menyebabkan dia menyeksa pasangan masing-masing. Kalau orang tu kaki pukul panas baran, kalau dia berkahwin, memang isteri kena pukul. Orang macam ni haram berkahwin. Ya, manakala orang yang tak ada keinginan seks seperti mati pucuk dan seumpamanya, ulama ada berbeza pandangan. Ya, ada beza pandangan, ada kata haram dan ada kata makruh. Ya. Tapi bagi saya, orang yang dalam arti kata mati pucuk contohnya, ya, ataupun wanita yang dia punya kemaluan dia ada tulang, dekat lubang tu, lubang farajnya itu ada tulang, maksudnya suami tak boleh masukkan faraj. Apakah hukum orang yang sebegini berkahwin? Ulama berselisih pendapat, ada kata haram dan ada kata makruh. Ya, baik. Jadi ada ulama Syafi'i yang mengatakan haram hukum ni ikut keadaan. Haram kalau dia berkahwin si pasangan tak redha. Ya, dia kahwin dia tak tahu. Dia nak kahwin dengan perempuan tapi perempuan tak tahu yang dia tu mati pucuk. Orang macam ni haram. Ya, dan kalau dia berkahwin, isteri boleh minta fasah ataupun suami boleh minta fasah. Ya, ini haram berkahwin. Dan ulama kata makruh kalau pasangan redha. Ada pasangan redha. Ya, kes ni pernah ada seorang wanita, dia dah menopause umur 60 lebih dah. So dia kahwin dengan lelaki umur 40 lebih, dia ni mati pucuk, dia tak boleh lagi dah untuk berkemampuan untuk mengadakan hubungan seks. Tapi pasangan dia, perempuan tu redha, dia kata saya nak kahwin dengan dia bukan nak hubungan seksual, tapi saya nak teman saja. Saya tahu suami saya ni dia tak mampu untuk bagi nafkah batin, tapi saya nak kahwin sebab dia boleh jaga saya, dia boleh duduk dengan saya dan sebagainya. Itu tak apalah. Jadi hukum situ makruh. Tapi kalau pasangan tak tahu, hukumnya haram. Sebab apa? Boleh menyeksakan. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habis pada muka surat 21. Insya-Allah pada hari Rabu kita akan masuk, ya, bab kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam. Itu bab yang baru pada muka surat berapa? 22 insya-Allah. Alhamdulillah kita dah start daripada muka surat yang kedua tadi, kita dah habiskan pada muka surat yang ke-21. Alhamdulillah, banyak juga kita sudah rempuk dan kita teruskan tadi. Jadi kita nak jawab soalan daripada Muhammad Irfan Abdul Rani. Ya, Assalamualaikum Ustaz, minta izin bertanya, betul ke nikah ini sunnah pada umur 25 tahun? Terima kasih. Ya, ada kata umur sunnah 25 tahun, itu tidak benar. 25 tahun itu ketika Nabi belum jadi Nabi. Sebenar sunnah itu tak kira pada umur. Ya, sunnah itu apa? Kalau dia sudah ada berkeinginan pada perkahwinan dan dia ada kemampuan untuk berkahwin. Perbelanjaan zahir dan batin. Nampak? Ya. Jadi hikmah je kalau kita sebutkan di sini, tuan-tuan, bukan hikmah, maksudnya ulama menetapkan tentang hukum berkaitan dengan bila disunatkan berkahwin. Asasnya sunat berkahwin bila seseorang itu sudah ada keinginan, sudah bernafsu. Tu terang cakap, bernafsu, seronoklah tengok perempuan ni. Itu biasa. Perempuan pula tengok lelaki seronok. Itu nafsu, itu biasa. Itu fitrah kita, tuan-tuan. Jangan nafikan kita berkahwin kerana nafsu. Jangan nafikan. Ya. Kalau nafi bukan kerana kahwin, kalau nafikan bukan disebabkan nafsu, cuba kahwin setahun tak bersetubuh. Berani. Ya. Kenapa awak tak sentuh saya? Kata tak kahwin saya bukan kerana nafsu. Wah, marah pula ya. Nampak? Jadi itu yang disebutkan sudah ada keinginan. Bila sudah ada keinginan, dia ada kemampuan. Kemampuan tu tak adalah sampai kereta BMW. Ya, mungkin gaji 2-3 ribu ke, dapat makan, sewa rumah, sewa bilik, okeylah tu. Maka itu tibanya sunnah. Tak kira lah 18 tahun, 17 tahun. Tapi undang-undang kita terikat dengan apa? Allahumma salli ala Muhammad, dengan undang-undang. Lelaki 18 tahun, perempuan 16 tahun. Ya. Tapi kalau ikut hukum tak kisah. Zaman dulu wanita kahwin umur 9 tahun, 8 tahun. Anak-anak Rasulullah, Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kalthum kahwin umur 9 tahun.
Majoriti saya dah asma yang mana-mana yang anak-anak sahabat kahwin perempuan umur 9-8 tahun, yang suami dia 15 tahun, 17 tahun. Ramai yang pada zaman Nabi SAW. Boleh kita nak buktikan. Sebab itu zaman dulu memang sesuai. Zaman sekarang ni kita kata yalah nak comparekan zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kita bawa kahwin usia muda ni, orang kata fidolifia. Sedangkan tak ada kena-mena langsung. Sedangkan kalau kita nak comparekan 60 tahun pada zaman penjajahan British ataupun zaman nenek moyang kita, ya, ada nenek saya belah mak saya kahwin umur 13 tahun. Nampak? Itu 60 tahun yang lepas. Apatah lagi 1400 tahun yang lalu. Jadi pendek kata, perkahwinan tu bukan terikat pada 25 tahun. Ya, tak semesti. Ya, asal dah ada keinginan dan ada kemampuan, sunat itu sudah datang. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik, setakat itu saja. Hampir sejam dah kita nak buat. Kita tak nak buat panjang-panjang. Nanti sebab apa, biasa pengalaman saya buat panjang-panjang nanti orang bosan dan boring dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada hari Rabu. Daripada Muhammad Anzalah, boleh saya tanya soalan? Patut tanya terus, tak payah tanya lagi. Masuk tanya soalan. Nak tanya sekarang dah terlambat. Minta maaf, waktu dah habis. Ya, Muhammad Anzalah, lain kali nak tanya soalan terus tanya saja, tak perlu minta izin. Kita dah cakap dah pasal apa? Ruangan komen ni bebas, asalkan jaga adab, jaga etika. Ya, sama jugalah saya tulis artikel kan, ada kata minta izin share. Tak payah minta izin lah tuan-tuan. Kalau Jabatan Mufti dah bagi artikel minta izin share, tak payah. Dia dah buka button share tu, share je lah tuan-tuan. Ya. Kalau saya bagi artikel cerita tentang soal jawab fiqah, saya buka button share, share lah tuan-tuan. Buat apa nak minta izin lagi? Sama-sama juga saya buka kuliah saya ni kan, dah ruangan komen tu ada. Tak perlu tanya, boleh tanya soalan. Saya tahu ada yang nak jaga adab, tapi pasal apa kita nak baca sesuatu pun tak sempat kita nak baca. Lain kali Muhammad Anzalah terus tanya soalan, tak perlu nak minta izin lagi, betul tak? Mana-mana pun macam tu, ya. InsyaAllah saya baca dan saya akan jawab, tapi masa dah habis, kita tak dapat buka lagi soalan. InsyaAllah kita bertemu pada hari Rabu jam 8.30 malam untuk topik seterusnya. Dan InsyaAllah ada banyak perbincangan lagi, bab nikah, bab wali macam mana, ya, wali tak ikut turutan, macam mana pergi nikah kat Thailand, wali masih hidup, sah ataupun tidak. Itu kita akan berbincangkan. Kita akan tuntaskan lagi perbincangan-perbincangan yang lebih mendalam, insya-Allah. Moga-moga kita mendapat keberkatan. Ya, baik, setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesilapan, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Mufti Negeri Sembilan, kepada tuan-tuan yang sudi mendengar celoteh saya selama sejam ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya, hanya Allah yang dapat membantu. Kepada tuan-tuan sudi memeriahkan majlis ilmu dan taman syurga pada malam ini. Moga-moga tuan-tuan, saya dan pihak Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan semuanya mendapat keberkatan, keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kesempatan ini saya mohon maaf, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita jumpa hari Rabu jam 8.30 malam, insya-Allah. Semoga kita dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, dapat bertemu sekali lagi. Amin ya rabbal alamin.